pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jawab salam saya doakan murah rezekinya. Amin. Siapa yang jawab salam saya doakan panjang umurnya. Amin. Siapa yang jawab salam saya doakan dipermudahkan jodohnya. Amin, lagi kuat. Siapa yang tak jawab salam, saya doa suaminya kahwin lagi. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ibu-ibu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang berhormat Datuk Abdul Manaf Hashim merangkap penasihat Adun Pengkalan Baharu, penasihat khas Menteri Besar Perak. Tidak lupa juga yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang sedang bersama dengan kita pada malam ini akan mengisi ruang-ruang kemerdekaan, sambutan kemerdekaan kita pada 31 Ogos 2022. Jadi kita nak membincangkan dua perkara tuan-puan yang dirahmati Allah pada malam ini. Yang pertama mengisi kemerdekaan, yang kedua kalau kita tengok tajuk di belakang adalah mempertahankan kemerdekaan. Dua perkara ini adalah sesuatu perkara yang mustahak yang perlu kita ambil perhatian. Malam ni kita akan sama-sama mendengar nasihat daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Sebelum tu tuan-puan dirahmati Allah, saya nak ajak tuan-puan sama-sama kita panaskan lagi ruang legar kita di sini dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ambil 1 minit 2 minit sebelum kita serahkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz pada malam ini. 1 minit tuan-puan dirahmati Allah, sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ibu-ibu silakan ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, mari kita dengar mukaddimah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas mengenai kemerdekaan ini. Bagaimana yang bahagia Datuk, kita nak mensyukuri kemerdekaan sebelum kita terus kepada soalan-soalan yang seterusnya. Yang pertamanya 65 tahun seharusnya kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan dan keamanan yang telah kita kecapi selama ini. Mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Ahmad selaku moderator kita pada malam ini yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Abdul Manaf bin Hashim Adun Pengkalan Baharu merangkap penasihat khas
kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan dan juga yang berbahagia Datin, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dah lama sungguh tak jumpa sahabat-sahabat kawan-kawan di Beruas ni Ustaz Ahmad. Malam ni baru jumpa. Terima kasihlah Alhamdulillah. Datuk kita YB kita jemput. Masya Allah. Tak tahulah tuan-tuan malam ni main nak dengar ceramah kan nak tengok muka saya. Lagu manalah muka Ustaz Kazim ni. Ada adik ni jawab dua-dua lah. Aduh. Jadi hak mana nak tengok muka saya dekat-dekat tu macam mana muka dia. Mai duduk depan ni. Mai hak duduk belakang-belakang tak nampak saya tu. Di depan ni banyak lagi, besar lagi. Bawa tika ke, bawa duduk sila pun tak apa. Datuk yang berhormat Datuk tak marah. Duduk atas pentah ni pun tak apa. Silakan. Jangan duduk atas riba Ustaz Ahmad. Jadi abang-abang hak mana duduk di belakang tu, rasa tak nampak duduk tepi jalan tu, main duduk depan ni, duduk sila ni. Lagi senang, habis ceramah kan senang ambil gambar. Lagi saya lari pula tuan-tuan. Baik je. Jadi hak belakang tu ramai lagi berdiri ni, main lah. Macam mereka tak apa, mereka boleh bersandar kat kereta. Ni akak-akak kita ni bersandar kat kereta tu, mau kemek kereta tuan-tuan. Jadi marilah duduk depan ni, ruang pun luas, boleh duduk sila, senang sambil duduk makan. Abang tu dah Apa duduk nak dah, tengok abang kita duduk dah. Cuma ada tandas tu. Jarang tuan-tuan tandas dekat pentas. Tak apa nanti yang berhormat Datuk pagi tinggi lagi tembok tu. Kan. Tu siapa masuk tandas tu dia boleh jenguk. Nampak tuan. Nanti Datuk tinggikan sikit lagi, buh cat cantik-cantik, buh mural lawa-lawa tak nampak tandas dah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Ustaz Ahmad, bila saya mai ke Beruas semayang dengan sahabat-sahabat tadi di masjid, rasa seronok sebab saya dengan Datuk Abdul Manaf ni bukan baru, macam-macam program, cuma kita kekangan COVID dan sebagainya, kita dah lama tak jumpa. Jadi rindu pula. Ya, kadang-kadang kawan-kawan kita di sini, anak-anak murid saya pun ada yang dah kahwin, bapa dia meninggal lah apa. Jadi kadang-kadang kita ni duduk seorang-seorang walaupun kita rasa seronok. Macam tadi kita tengok siaran langsung siang tadi, perbarisan perarakan Hari Kebangsaan. Kita rasa seronok, kagum, bangga, semua ada dalam perasaan kita tu, semua ada. Tapi kadang-kadang bila kita tengok seronoknya kita sekarang menyambut kemerdekaan, kita rasa sebab dengan perjuangan tok nenek kita dulu. Tah macam mana mereka ni berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi kita. Yang kita ni hanya duduk tepi jalan, duduk babai ke orang. Hak belarak tu pun duduk babai ke orang, hak tengok. Tapi hak dulu tu, hak duduk berjuang tu lagu mana? Lagu rock ke, lagu dandut ke, kita pun tak tahu. Lagu mana kita tak tahu. Bila kita tengok pula, mak bapak kita ni pula adalah pejuang kemerdekaan. Tok nenek kita perjuang kemerdekaan. Lagi kita terasa. Dalam ribu-ribu orang yang tengok dan menyertai perarakan pagi tadi. Tahu apa ramai tuan-tuan yang sempat memperjuangkan kemerdekaan. Berapa ramai yang telah kembali ke rahmatullah. Prajurit-prajurit kita, tentera-tentera kita, ulama-ulama kita. Sebab tu kita rasa sunyi, kadang-kadang dunia ni jadi sunyi tuan-tuan. Di kalaku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi, terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku, wajahmu selalu datang menjelma membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, hulurkan tanganmu, bersama kita bergandingan berdua menuju arah
bahagia. Saya nak sambung Ustaz Ahmad takut hujan. Pengurusi baru je sebut tadi bersyukur cuaca kita elok. Kena sedah lagu hujan mangah Itulah duk menyanyi bukpa. Tuan-tuan yang saya hormati. Baik, bila sebut tentang suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad ni, dia ni hafiz Quran. Al-Hafiz ni. Darul Quran, Jakim. Saya nak tebuk dia, tanya dia ayat Quran. Nak tengok dia terror tak terror, maklum. Boleh, maklum? Boleh, insyaAllah. Soalan dia cukup susah. Ustaz Ahmad. Kalau saya tak boleh jawab, saya serahkan kat Maklum. Tu saya tanya Maklum. Maklum tadi begini angguk tu. Ustaz Ahmad tak boleh jawab, tala kat dia. Tak? Baik, surah An-Nas. Ustaz Ahmad. Susah soalan ni. Astaghfirullahalazim. Sila Ustaz Ahmad. Surah An-Nas. Nasr. Idza ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sambung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maklum kita boleh jawab. Soalan ayat susah maklum dia boleh jawab. Terah. Tu saya tak tanya lagi ayat lagi susah. Ustaz Ahmad sambung. Qul huwallahu ahad. Allahu Allah, tuan-tuan, betul lah hafal Quran tuan-tuan. Boleh buat menantu ni tuan. Baik, dalam surah An-Nas tadi tuan-tuan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, Allah akan bukakan kepada kamu pintu-pintu kemenangan ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan dapati manusia memasuki Islam itu secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu bertahmid kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia itu Tuhan yang menerima taubat. Tuan-tuan yang saya hormati, ini cerita tentang kemenangan Rasulullah. Membuka semula kota Mekah setelah orang-orang di Mekah menghalau Nabi Muhammad. Menghina Nabi Muhammad. Sampai pada satu tahap nak bunuh Nabi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, antara sebab kenapa Nabi diutuskan di tanah Arab tu sebab kerasnya hati orang Arab. Belagaknya mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi diutus di situ di tengah-tengah masyarakat yang macam mana kerasnya batu, macam itulah kerasnya hati mereka. Kerasnya batu tu macam itulah kerasnya hati orang-orang kafir musyrik. Degilnya binatang ni tuan-tuan, macam itulah degilnya mereka. Malah lebih degil lagi. Masya Allah. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi ni tak main belah-belah tanah Melayu ni? Saya kata kalau Nabi diutus di tengah-tengah celah-celah Melayu ni, dia sambut pasang kemah. Siap buat jual jagung bakar, jagung rebus. Bunga mangga lagi, belum masuk hak selawat lagi, belum masuk merhaban semua ni. Ni orang Melayu kita, lembut hati. Orang Melayu ni bukan kata ajaran Islam je, ayah pin bin ayah pan pun dia sambut. Ajaran 3 suku. Mailah ajaran apa pun. Hak di Selangor jadi mengaku Nabi palsu. Ada orang ikut. Yang di Ipoh, cikgu perempuan mengaku Imam Mahdi. Ada ikut.
Orang tanya ustaz, betul ke dia Imam Mahdi? Imam Mahdi apa maklum? Oh, imam tu jantan, dia perempuan. Tang situ pun tahu tak betul. Pun ada pengikut. Sebab tu tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni lembut hati. Lembut hati. Alhamdulillah, kita terima Islam. Tapi orang Arab, keras hati dia. Dia duduk di negeri yang jarang hujan, dia duduk di negeri yang banyak batu, panas, cuaca panas, jiwa dia pun panas. Bila datang Rasulullah bawa Islam, orang halau dia. Orang nak bunuh Rasulullah. Sampai Rasulullah pergi ke Madinah. Buka kerajaan Islam di Madinah. Selepas beberapa lama, Rasulullah patah balik ke Mekah. Dia buka balik Mekah, dia Islamkan balik orang-orang di Mekah nun. Akhirnya seluruh orang-orang di Mekah memeluk agama Islam. Maka dia dipanggil sebagai Yaumul Fath ataupun Amul Fath, tahun pembukaan, hari pembukaan daripada duk sembah berhala beratus-ratus di sekeliling Kaabah. Hari itu dipecahkan, dihancurkan segala berhala dan kata Allah, kamu akan melihat berbondong-bondong manusia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu kemerdekaan di Mekah. Memerdekakan daripada menyembah berhala, menyembah Allah perginya. Itu merdeka. Perhambaan kepada makhluk, sebaliknya bertukar menjadi penyembahan, penghambaan kepada Allah. Kezaliman sesama makhluk, akhirnya datang Islam membawa keadilan. Inilah dia kemerdekaan. Maka kata Allah, bila dah kamu dapat kemerdekaan, apa yang kamu kena buat? Fasabbih. Maka hendaklah kamu mensucikan Allah. Hendaklah kamu membersihkan, mentakdiskan, mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau orang tanya pada kita, apa pengisian kemerdekaan kita? 65 tahun. Apa yang kita nak buat? Saya tahun ni masuk umur 50, Ustaz Ahmad. Tapi tak nampak macam 50, maklum. No? Pakai benda, tuan. Tak faham, tak faham. Di sini ada yang umur 65. Syahrus Khan 56. Salman Khan 56. Apa kena mengena Ustaz? Saja cerita tuan. Sebaya. Sebaya yang lebih kurang tu. Oh, kita dah merdeka 65 tahun. Allah kata kita nak isi apa? Isilah kemerdekaan kamu, kemenangan kamu, kejayaan kamu dengan mentasbihkan kepada Allah, mensucikan Allah. Jangan diletakkan Allah dengan sifat kekurangan. Jangan mengatakan Allah tu zalim. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Jangan mengatakan ajaran Allah tidak sesuai. Jangan mengatakan bahawa kitab Allah hanya sesuai zaman Nabi. Jangan mengatakan Nabi Muhammad hanya sesuai di padang pasir, tidak sesuai di tanah Melayu. Jangan mengatakan bahawa Allah tu tak tahu apa. Jangan mengatakan bahawa Allah tu lemah. Jangan mengatakan Allah tu miskin. Tak. Allah maha kaya daripada sifat-sifat kelemahan yang tadi. Allah maha hebat. Jadi tuan-tuan, jom mengisi kemerdekaan di sini apa? Balik pada Allah. Allah yang bagi kemerdekaan. Cabaran pada kita tuan-tuan, macam mana kita nak penuhkan masjid. Kita tak boleh bangga kalau ramai orang datang ceramah. Tapi bila solat tak ada orang. Ramai kan ceramah semalam. Wuih. Dia sebut wuih tu 8 harakat bukan 6 dah. Ramai kan ceramah semalam. Wuih. Orang sampai duduk atas jalan. Ya kan? Tapi atas jalan ada orang. Hak atas dataran tak ada orang. Oh nampak macam ramai.
Ui, tapi kalau tak ada mai semayang, tak boleh kata hui. Ramai kau orang pergi tengok perarakan. Ui, pukul 2 pagi orang dah tunggu dah. Nak cuk tempat depan sekali tu. Tapi bila semayang tak ada orang. Yang tu tak kena tuan-tuan. Kita tak boleh bangga lagi tu. Mai semayang maghrib setengah sab. Mai semayang subuh 3 orang. 3 orang setengah. Oh sudah tuan-tuan. Yang tadi 1 sab setengah. Mai subuh pula 3 orang setengah. Hak setengah siapa? Budak setengah seorang. Tok Imam bawa anak dia seorang. Tuan-tuan tak boleh. Sebab tu saya cukup seronok bila Yang Berhormat Datuk buat program macam ni. Datuk turun sendiri. Tunggu sampai habis. Semalam saya buat di mana agak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Di Changlun. Dekat dengan Cangkat Setoi. YB dia perempuan. Dia tunggu habis-habis. Duduk kat belakang. Kak Tun ni tak boleh masuk masjid Ustaz. Dengar Ustaz mai, Kak Tun mai. Tak kira aku tu nak dengar. Ni kawasan Kak Tun. Ni semua dia beradik Kak Tun. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia jaga masjid ni. Tu hak YB. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Kuliah subuh. YB jaga. Bagus tuan-tuan. Yang ni yang kita nak. YB kita pun. Tuan-tuan, insya-Allah kita buat gerakan di kawasan kita. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kita merdeka. Kalau tidak tuan-tuan, orang ni tak merdeka tu apa beza tak? Ustaz, apa beza merdeka tak merdeka tak? Tak tahu, orang kena duduk zaman tak merdeka. Zaman tak merdeka, orang Melayu dia suruh duduk dalam kampung. Hampir buat bendang, hampir jaga durian. Hang tu suruh mengaji pandai-pandai. Kalau hang jadi nelayan pun besok, pak hang jadi nelayan. Hang besok pun jadi nelayan. Pak hang tu kerja buat bendang, hang pun kena buat bendang. Dia tak bagi kita pandai. Dia tak bagi kita berjaya. Sebab bila kita pandai, kita mengaji pandai, nanti kita lawan dia balik, dia bagi kita bodoh. Tu yang P. Ramlee buat tu. Berwarna unta. Alif, ya, mim, buaya. Oh, alif, ya, mim, ayam. Ku fikirkan buaya. Sampai kena buat sekolah buta huruf zaman tu. Cerita P. Ramlee, pendekar bujang lapuk tu, cerita lepas merdeka. Orang tak pergi sekolah berpuluh tahun. Bila dah merdeka, buat sekolah buta huruf. Buat kelas dewasa. Mai mengaji. Pasal apa? Sebab mereka menggunakan dasar pecah dan perintah. Bagi orang yang agak mata dia kecil, duduk di pekan, kerja lombong. Bagi orang hak gelap sikit, duduk di estate. Dia pecahkan masyarakat kita supaya tak bersatu. Dia pecahkan supaya kita ni kekal miskin. Tak reti. Habis-habis kuat dia bagi orang Melayu pegang, pegawai daerah. DO. Hak lain tak boleh. Kita tak bebas nak buat apa. Hak kita. Dia ambil segala hasil mahsul negeri kita, dia bawa balik ke England. Bawa balik ke tempat mereka. Negara mereka jadi kaya. Hasil daripada bumi kita. Kekayaan yang mereka dapat tu tuan-tuan, yang tuan-tuan duk minat Manchester, duk minat Liverpool, duk minat Chelsea. Kekayaan negara mereka tu tuan-tuan, hasil daripada emas di negeri kita. Biji timah di negeri kita. Hasil getah di negeri kita. Beratus-ratus tahun mereka korek. Akhirnya yang mereka tinggal pada kita lombong. Orang kita pakai duk berebut lombong. Belai itik. Lah ni kita dah merdeka. Aku syukur pada Allah. Banyak lagi nikmat yang Allah bagi pada kita untuk kita kongsi bersama. Maka apa yang kita kena buat, kata Allah, jom sayang Allah. Salah satunya ialah sembahyang. Jadi macam mana nak galakkan orang sembahyang? Saya menyeru pada abang-abang di sini yang kaya-kaya, yang koprat-koprat. Jom kita bantu masjid.
buat kempen di masjid. Semayang subuh seperti semayang Jumaat. Anak-anak kita ni, kita tarik semayang subuh 40 pagi tanpa henti. Siapa yang semayang macam tu, dapat basikal sebiji. Agak-agak operatif budak main semayang. Bukan kata budak, pak budak umat. Dia pun minta agak, basikal tak ada, saya 42 hari ni. Buat kempen tuan-tuan. Supaya budak-budak ni datang masjid, datang masjid, datang masjid. Sebab cabaran di sana nu lagi banyak. Di sinilah kebijaksanaan tuan-tuan. Bagaimana kita nak menggalakkan orang mencintai masjid. Kerana terlalu banyak ayat di dalam sembahyang yang mengatakan bahawa siapa yang nak berjaya, hendaklah dia sembahyang. Salah satunya dalam surah Al-A'la. Ustaz Ahmad, hafiz Quran. Sila baca Ustaz Ahmad. Apa ayat dia? Qad aflaha man apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Memang hafal Quran. Saya tanya jawab, saya jawab tanya. Allah kata dalam ayat tu kan, berjayalah orang yang bersihkan dirinya daripada segala kesyirikan. Berjayalah manusia yang sebut nama Allah dan berjayalah manusia yang sembahyang. Jadi tuan-tuan, buat permulaan ini untuk satu benda aja. Apa benda yang nak mengisi kemerdekaan ni Ustaz? Satu benda aja. Saya tak mau cakap banyak penin tiap-tiap tahun duk cakap dah. Jom kita sembahyang. Baik di rumah, baik di pejabat, baik di kebun kita, baik di masjid kita, apa-apa pun sembahyang nombor satu. Nombor satu sembahyang. Allah bagikan kemenangan kepada kita. Wallahu a'lam. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan juga keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Silakan Dato'. Nak sambung lagi ke? Sambung. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Bukan senang Ustaz Ahmad sambil menyanyi ada backup singer. Nampak tak? Orang dah habis, dia tak habis pun. Nampak tu. Tu nama dia penyanyi backup singer di belakang tuan-tuan. Mana faham? Faham. Tak faham sudah. Pambila yang baik. Macam mana pula Datuk? Salah diri. Itulah. Tak habis belajar lagi. Pambila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Okay, tak ada baik. pula backup singer belakang. Baik, Alhamdulillah.